Alih ke utara tanah air, pembinaan bangunan Mahkamah Syariah dan projek rintis tahfiz TVET antara fokus berita dari Pulau Pinang. Penjurannya bersama Zatul Iqmah Muhammad Noor. Zatul, silakan. Ya, terima kasih. 15 juta ringgit diperuntukkan Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi pembinaan sebuah bangunan Mahkamah Syariah di daerah Timur Laut. Pembinaan akan bermula April ini dan dijangka siap tahun 2026. Ketua Hakim Syari'i Pulau Pinang, Datuk Muhammad Abdul Karim Wahab berkata, ia bakal menjadi mercu tanda kedaulatan undang-undang syariah di negeri ini, sekaligus memastikan kecekapan sistem penyampaian kehakiman untuk manfaat masyarakat. Alhamdulillah lah, di Penang ni kita dengan siapnya nanti bangunan ni, setiap distrik kita ada bangunan Mahkamah Syariah yang tersendiri. Saya tak mahu kata tempat lain lah. Di Penang ni dulu pernah kita menyewa di kedai, di rumah kedai kan. So kita rugi dari segi economically memang rugilah, tapi bila kita ada bangunan sendiri senang kita nak maintain dan sebagainya. Bangunan 3 tingkat bakal dibina berinspirasikan perpustakaan maya dan bercirikan seni bina Islam moden. Ia dilengkapi 2 dewan perbicaraan, sebuah dewan serbaguna, bilik mediatasi, bilik peguam, bilik pendakwa, bilik perbincangan, bilik hadanah dan bilik barang kes. Projek merangkumi kerja-kerja membaik pulih banglo sedia ada yang terletak bersebelahan Kompleks Kehakiman Syariah Pulau Pinang yang telah digazetkan sebagai bangunan warisan. Terdahulu Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Abdul Razak merasmikan majlis peluncuran bangunan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut. Sebanyak 1,000 peluang latihan teknikal dan vokasional TVET ditawarkan kepada pelajar tahfiz di Pulau Pinang. 10 juta ringgit diperuntukkan menerusi Majlis Pembangunan Bumi Putera Pulau Pinang MPBPP. Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Muhammad Abdul Hamid berkata, pelbagai kursus bidang TVET ditawarkan bagi membawa transformasi kepada pendidikan berkemahiran. Ia menggabungkan unsur ilmu tahfiz dan kemahiran vokasional selaras dasar pendidikan tahfiz negara 2.0. Di Pulau Pinang ni yang berdaftar dengan Jabatan Haiwan Agama Islam dari Pulau Pinang sebanyak 36 pusat pengajian tahfiz di negeri Pulau Pinang, dan bukan itu sahaja, sekolah-sekolah agama rakyat dan juga sekolah-sekolah agama bantuan kerajaan SABK, kita membuka peluang kepada mereka untuk berdaftar dengan mereka sudah berdaftar dengan Jabatan Agama Islam sebagai pusat-pusat tahfiz, iaitu 36 tadi, dan kita memberi peluang dan membuka seluasnya kepada mereka untuk berdaftar program tahfiz TVET ini. 2, 1. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang melalui sekolah-sekolah tahfiz di Pulau Pinang dengan rakan strategik utama dilantik sebagai agensi pelaksana. Ia melibatkan Institut Latihan Perindustrian Giat Mara, Politeknik, PSDC, Professional Mutawif Development dan Polaris Maritime Training Academy Suria Berhad. Persijilan ditawarkan dari Sijil Kemahiran Malaysia, Persijilan Industri dan Sijil Profesional. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan program tahfiz TVET dan penyampaian sijil tamat program rintis tahfiz TVET kepada 36 pelajar di Politeknik Seberang Perai. Pastikan keselamatan haiwan liar dalam persekitaran bandar. Sebuah jambatan kanopi Numis Crossing dipasang di Jalan Lembah Permai Tanjung Bunga bertujuan memastikan hidupan liar selamat menyeberangi jalan. Ketua Langgur Projek Penang LPP Dr. Yap Jo Lin berkata, menerusi projek tersebut, haiwan-haiwan di kawasan berkenaan dapat bergerak bebas dengan selamat tanpa membahayakan pengguna jalan raya. Ia dipasang pada pokok-pokok terpilih setinggi 6 meter dari tanah menggunakan hos bomba terpakai menjadikan ia lebih mesra alam. We plan to choose 3 important locations around the Penang Biosphere region, which is Lembah Permai is the first one, and the next upcoming location may be in Batu Ferringhi, and one more site still in pending. It's going to be different design, different concept, and different reach of stakeholders.
Projek terinspirasi daripada insiden anak monyet yang terjatuh di jalan raya dan cedera serta berjaya diselamatkan pihak LPP. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Zatul Hikmah, terima kasih atas perincian itu. Fenomena laut terbelah di Tanjung Gru Langkawi berlaku 6.45 pagi tadi yang membentuk lintas menuju ke beberapa pulau kecil. Fenomena menarik kehadiran lebih 3,000 pengunjung. Fenomena yang berlaku selama sejam ini juga dikenali sebagai Sandbar Walk. Ia berlaku sekali dalam setahun, iaitu kejadian air laut surut sehingga 0.1 meter dan muncul beting pasir sepanjang 600 meter di pantai Tanjung Gru. Ia membolehkan pengunjung berjalan melintas ke Pulau Penyu, Pulau Kelambaya dan Pulau Cabang. I am so glad that this local guy told me about the Sandbar Walk. I would never have heard about it if he didn't tell me. So I took my daughter with me, and it's beautiful and very interesting. Saya tengok dah bulan lepas hari saya selamat. Saya ambil cuti, saya nak balik dari sini tengok Sandbar lah. Perasaan saya rasa bangga lah sebab banyak pelancong-pelancong dari luar negara dalam Malaysia ni pun ramai yang support Sandbar ni. Turut meninjau fenomena unik ini, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi LADA, Datuk Haslina Abdul Hamid. Menurutnya, fenomena Sandbar Walk telah dimasukkan ke dalam kalender pelancongan Langkawi dan antara yang dinanti-nantikan pengunjung setiap tahun. Jangan ambil ringan kepentingan kelestarian alam sekitar. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlisyah bertitah rakyat perlu sentiasa berusaha menjaga alam semula jadi yang berfungsi membekalkan keperluan asas hidup seperti air dan makanan. Tengku Sarafuddin bertitah ketika melawat hutan simpan Ulu Muda di Sik Kedah. Raja Puan Muda Kedah, Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif serta anak dia Baginda turut berkenan melawat hutan tersebut. Lawatan 2 hari berakhir semalam bertujuan menikmati suasana alam semula jadi di Ulu Muda. Hutan simpan Ulu Muda merupakan kawasan sumber tadahan air yang penting untuk kegunaan beberapa negeri di utara semenanjung Malaysia. Ulu Muda menyumbang 96% keperluan air domestik di Kedah, 70% di Perlis dan 80% di Pulau Pinang. Ia juga merupakan destinasi pelancongan yang terkenal. Sambutan Tahun Baru Cina di Perlis disemarakkan dengan penganjuran rumah terbuka. Ia peluang untuk berkongsi kegembiraan dan merapatkan hubungan sesama keluarga serta masyarakat berbilang kaum. Masyarakat Tionghoa percaya kehadiran tetamu pada Tahun Baru Cina akan bawa tuah. Mereka amat berbesar hati untuk menyantuni setiap pengunjung. Mudah sekali lah. Mudah sekali lah. Lepas tu ada tetamu datang, kawan-kawan, sanak saudara semua. Mudah lah. Kira mulia lah. Kalau ikut sebelum tahun ni macam mana? Sejak MCO, Tony lagi mulia lah. Sambutan lagi mulia lah. Jemput kawan-kawan semua datang ke rumah. Demi perpaduan antara kaum yang ada di kawasan Matayak, terutama sekali, dan Kak Timah harapkan hubungan ini akan bertambah erat lagi dari masa ke semasa. Sambutan Tahun Baru Cina kali ini juga bertambah meriah apabila berlangsung serentak dengan cuti sekolah. Ini membolehkan lebih ramai anak perantau pulang ke kampung untuk bersama-sama meraihkan hari bahagia bersama keluarga. Ia menjadikan perayaan itu lebih bermakna. Pun biasalah. Biasa. Kita sambut pun biasalah, betul lah. Semua tahun ni meriah, anak-anak semua balik. Balik semua. Anak cucu balik. Semua kawan-kawan berdatang. Okey. Berapa orang anak, berapa orang cucu? Boleh cerita? Kita anak 4, cucu 11. Cucu mana, kerja mana? Kerja di Pulau Penen. Cucu kan cukup lah. Cucu saya pun dua dendi lah. Anak cucu saya pun jadi doktor lah. Hampir 21,000 penduduk Perlis terdiri daripada masyarakat Tionghoa.
Sementara itu, masyarakat Tionghoa percaya Tahun Naga dalam kalender zodiak Cina melambangkan kekuatan, kehormatan, kejayaan dan keuntungan. Justru Tahun Baharu Cina kali ini diharap akan bawa limpahan manfaat kepada rakyat dan negara. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Semoga Tahun Baru Naga ini akan membawa tuah kepada semua rakyat Malaysia dan perkembangan ekonomi akan menjadi lebih baik di masa hadapan. Saya mengucapkan selamat Tahun Baru Cina untuk semua rakyat di Malaysia, terutamanya yang berbangsa Tionghoa. Dan selamat bercuti untuk semua rakyat Malaysia dan berharap pada masa hadapan negara akan mencapai perkembangan ekonomi yang lebih baik. 恭喜发财！